Hai semua, selamat kembali ke online classroom Cikgu Teo. Marilah kita tengok video yang terakhir untuk topik 5.2 ni, iaitu ketelarutan dan kadar ketelarutan. Pertama sekali kita tengok apakah maksud ketelarutan. Maksud ketelarutan adalah kuantiti maksimum zat telarut yang boleh atau dapat larut di dalam 100 ml pelarut pada suhu yang tertentu. Aduh, sakitnya kepala saya. Boleh susahnya nak faham ayat ni. Jangan risau, kita tengok contoh ya. Contoh kuantiti maksimum maksudnya berapa banyak. Yang maksimum maksudnya yang paling banyak. Okey, zat terlarut kita ambil satu contoh, gula. Okey, berapa banyak ke gula? Yang paling banyak yang kita boleh larut di dalam 100 ml air. Kita ambil air sebagai pelarut pada suhu yang tertentu. Contohnya mungkin kita tetapkan suhu tu sebagai 40 darjah Celsius. So, berapakah gram? Okey, gula yang boleh kita larutkan dalam 100 ml air pada suhu 40 darjah Celsius. Itu adalah ketelarutan. Seterusnya kita akan tengok beberapa faktor yang akan mempengaruhi kadar ketelarutan. Tu dia, kadar lagi. Ingat tak? Apakah maksud kadar? Dalam video yang sebelum ni, Cikgu Teo pernah terangkan dalam sains, sebaik sahaja kita tengok perkataan kadar ini, kita kena ingat dia bermaksud berapa cepat. Dia ada kaitan dengan masa. Okey? So, apakah faktor yang boleh mempengaruhi berapa cepat sesuatu zat terlarut tu larut dalam pelarut? Sebenarnya ada 3 faktor. Faktor pertama adalah suhu pelarut, diikuti kadar kacauan, dan yang ketiga adalah saiz zat terlarut. Kita tengok satu persatu. Untuk suhu pelarut, katakan awak nak buat air teh. Okey, yang panas dan yang sejuk, dua-dua cawan teh ni awak nak cuba larutkan gula. Agak-agaknya cawan mana, dekat cawan mana gula tu larut dengan lebih cepat? Of course adalah teh yang panas. Jadi suhu pelarut yang tinggi, okey, boleh menyebabkan kadar ketelarutan yang tinggi juga. Kita tengok eksperimen untuk mengkaji faktor ni. Okey, kita buat macam ni. Okey, susunan radasnya macam ni. Dalam 2 bikar K dan L ni, dua-dua kita masukkan 100 ml air suling. Untuk bikar L kita panaskan supaya suhu dia lebih tinggi, dan dua-dua kita kacau. Okey, kita kacau dengan menggunakan kelajuan yang sama. Okey, dan kita masukkan garam biasa yang sama banyak. Okey, dekat bikar mana agak-agaknya garam biasa ini akan larut dulu? Jawapan dia bikar L akan larut dengan lebih cepat. Dan kita boleh buat kesimpulan, semakin tinggi suhu pelarut, semakin tinggi kadar ketelarutan. Faktor yang kedua pula, kadar kacauan. Mai pula perkataan ni. Kadar. Apakah maksud kadar? Berapa cepat. Berapa cepat awak boleh kacau. Katakan air teh kamu nak masukkan gula, awak kacau dengan slow saja. Dan satu lagi awak masuk dalam blender dan kacau, biar mesin yang kacau. Okey, mana satu larut dulu? Sudah, pastinya adalah blender. Okey, kita tengok eksperimen pula. Ini adalah susunan radas dia, sama seperti yang tadi, tapi kali ini kita tak panaskan. Dua-dua sama suhu, 100 ml air suling. Dua-dua kita masukkan 2 gram garam biasa. Dua-dua kita kena kacau dengan rok kaca. Tapi untuk bikar K, kita kacau relax sikit, kacau dengan perlahan. Untuk bikar L, kita kacau ganas sikit, kita kacau dengan pantas. Okey, awak akan dapati garam dalam bikar L akan larut dengan lebih cepat. Jadi kesimpulan dia adalah semakin tinggi kadar kacauan, maksudnya semakin cepatlah. Okey, semakin tinggi kadar ketelarutan. Faktor yang ketiga pula, saiz zat terlarut. Bila awak buat air kopi, masuk gula cube ni dan juga gula caster biasa ni, mana satu rasanya akan larut dengan lebih cepat? Kita tengok eksperimen.
Sama juga. Okey, dua-dua beaker kita masukkan air suling yang sama banyak, 100 ml. Kita guna air yang sama suhu, tapi kali ini zat terlarut dia lain sikit. Untuk beaker K kita masukkan 1 gram gula halus. Okey, untuk beaker L kita masukkan 1 gram gula cube dan dua-dua kita kacau. Okey, dengan kelajuan yang sama. Jangan satu yang cepat, satu yang perlahan pula ya. Dua-dua sama cara awak kacau. Rasa-rasanya mana satu larut dulu? Semestinya beaker K. Gula dalam beaker K akan larut dengan lebih cepat. Jadi kesimpulan kita, semakin kecil saiz zat terlarut, semakin tinggi kadar ketelarutan dia. Okey. Sebenarnya semua konsep ini awak sudah tahu, terutama sekali apabila awak buat air kegemaran kamu. Sama ada air kopi ke, air teh ke, air Milo ke. Biasanya kalau kita nak zat terlarut tu, okay, contohnya gula, larut dengan lebih cepat, kita akan guna air panas. Dan juga kita akan kacau dengan pantas bagi dia larut cepat-cepat kan. So suhu dan kadar kacauan yang tinggi kenapa boleh menyebabkan zat terlarut ini larut dengan lebih cepat? Sebab dia akan menyebabkan zat-zat terlarut dan juga pelarut ini bergerak dengan pantas. Dan apabila zarah-zarah pelarut dan zat terlarut ini dia bergerak pantas, dia boleh lebih cepat mengisi ruang yang ada di antara mereka. Jadi bolehlah larut dengan lebih cepat. Macam mana pula dengan saiz zat terlarut tadi? Semestinya kita akan cuba guna gula yang halus kalau nak bagi dia cepat larut kan. Kalau saiz gula yang cube macam ni, besar-besar ni, dia ambil masa lama sikit. Kenapa? Sebab semakin kecil saiz zat terlarut tu, maksudnya semakin besar jumlah luas permukaan yang terdedah kepada pelarut. Maksudnya banyaklah dia tempat yang banyak boleh terkena dengan zat pelarut tu. Bukan zat pelarut, zarah-zarah pelarut tu. Okey. So ini menyebabkan dia boleh larut dengan lebih cepat. Dia ada kaitan dengan luas permukaan yang terdedah. Okey. Jadi itu sahaja daripada Cikgu Teo dalam video ini. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya ya. Bye. Kalau awak telah belajar sesuatu yang baru hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe ya.